Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini untuk mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi di antara orang yang terbaiklah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Jadi pada malam ini kita masih lagi bersama dengan tafsir surah Ad-Duha. Malam ini cerita berkenaan dengan kewajipan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dalam menanggapi segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, fa ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim maka janganlah kamu mengherdiknya, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta janganlah kamu menghina dia. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka berbicaralah, bersembanglah, berceritalah dan segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Duduk sama-sama kita boleh bersembang dengan nikmat. Dulu kan kita tak macam ni. Dulu kita tak berada di sini. Ya. Jadi sekarang Allah Taala beri kepada kita kesempatan yang baik untuk kita menyambung sisa-sisa kehidupan yang ada ini dalam melakukan yang lebih baik daripada apa yang baik sebelum ni. Kita ke arah yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan dan amalan soleh kita dan diberatkan timbangan pahala amalan kebaikan kita. Sebab kita tak tahu dengan amalan soleh yang manakah Allah akan masuk kita ke dalam syurga tadi. Kita tak tahu. Mungkin dengan seremeh-remeh perkara kebaikan yang kita pun tak perasan, bahawa kita ingat dengan haji kita akan masuk syurga. Kan kita ingat dengan apa lagi? Dengan amalan yang besar-besar. Puasa kan di bulan Ramadan, malam Al-Qadar kita dapat 30-40 tahun Al-Qadar. Kan? 30-40 kali kita dapat. Rupanya dengan kita kata benda yang remeh yang kita tak perasan, Allah jadikan dia sebagai sebab kita berakhir dengan amalan tersebut kehidupan kita, maka Allah akan masukkan kita dalam syurga dengan amalan soleh tersebut. Ya, macam saya baca kitab hukum jenazah tu, Syekh Al-Albani rahimahullah, abang dia cerita saudara dia ketika di Arafah kan, di Mina kan, tak ingat lah. Jadi kawan dia bagi air dengan tangan kiri, ya, masa buat haji tu. Dia kata, ya akhi ni saudaraku lah, wahai saudaraku, ulurlah dengan tangan kanan kamu, ikutlah sunnah Nabi, berilah dengan tangan kanan. Mati dia. Dia cakap-cakap macam tu mati. Mana mati di atas amalan soleh, suruh kepada yang baik. Semoga maknanya itu kebaikan. Kita tak tahu apa dia amalan yang terakhir. Mana tak sunnah lah. Mana yang tegur tu mati. Dia lelah tu mati. Dia kata bagilah tangan kanan, ikut sunnah. Dia kata-kata tu dia mati. Dia suruh kepada kebaikan. Kita tak tahu.
Kita hari ni kita tengok, rasa nak mancing ya. Mancing kan nak pakai ikan pun contohnya lah. Kalau dapat ikan aku nak bagi kat orang masak untuk surau pula ni ya contohnya. Pergi mancing. Baru nak pergi mancing, baru ambil mata mancing kan. Nak pergi niat dapat, kalau dapat ikan aku nak sedekah. Aku nak sedekah dengan ikan tersebut. Amalan soleh. Kan? Dan dia dengan niat dia. Dia dah maksud dia walaupun dia baru dalam nak pakai baju, nak pasang butang baju, kan nak pergi ambil pancing tu kan, joran tu. Contoh. Amalan kebaikan. Siapa tahu niat dia? Niat dah hati. Allah yang Maha mengetahui, maka dia mati dalam keadaan kesudahannya macam tu. Mati dalam keadaan berbuat pahala, niat nak bersedekah. Itu cerita dah. Jadi itulah keadaan dia. Baik, di sini dalam ayat ni ada 3, ayat 9, 10 dan 11 ini 3 kewajipan. 3 kewajipan Nabi SAW. Ayat ni mencerita pasal Nabi, tapi hukum dia umum lah. Pada seluruh umat dia macam tu lah. Orang yang anak yatim janganlah kita pergi herdik dia. Anak yatim janganlah kita pergi tengking dia. Kan? Orang yang minta-minta jangan kita hina dia. Kalau kita tak nak bagi, kita cakap dengan cakapan yang elok. Sorry ya. Kan? Saya tak nak bagi, tak kan? Saya pun nak pakai kok. Kalau mana yang minta tu, kita kata dia minta memang dia dalam keperluan. Kita sangkaan kita tu berat bahawa dia bukan membohong, menipu. Tapi kalau dia menipu, kita boleh kata dia, hang tak takut ke Tuhan lah. Meminta-minta benda hang dah cukup keperluan dah, tapi sengaja nak minta-minta ni kan. Mana kita cakap macam tu tak apa. Nampak kasar, tapi kita nasihat dia. Itu benar kan? Sebagai ittaqillah. Bertakwalah kau kepada Allah. Kenapa buat kerja macam ni? Kau Allah bagi kau tulang, tak apa, tubuh badan yang sihat, segar, bugar. Boleh bekerja, badan tubuh sasar, tegak. Pergilah kerja. Kutip kotak-kotak, plastik-plastik, botol. Kan pergi jual. Kenapa nak minta-minta? Orang macam ni tak apa kita cakap dia, bukan kita tekan dia. Walaupun kita cakap dengan suara yang agak tinggi sebagai menasihati dia, tak apa. Tapi kalau orang tu memang dalam keadaan keperluan apa semua minta tadi kan, kita pun tak ada apa nak bagi. Kita bagi tahu saya pun nak dalam keperluan juga, dan saya pun tak ada nak bagi pun, dan saya pun berhajat juga. Kita boleh beritahu macam tu. Jadi, dan ada pun dengan nikmat Tuhan, maka berbicara bersama. Ini perkara 3 kewajipan dipanggil. Ya kan? Maknanya macam mana kita nak menanggapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan? Jadi kita dah dapat nikmat. Di sana ada orang susah kan. Contohnya anak yatim ni mesti susah lah. Kebiasaannya. Jadi, janganlah kita tengking dia. Kenapa? Kita pun dulu pernah susah macam tu juga. Dan mungkin kita dulu pernah jadi anak yatim juga. Mungkin. Jadi Tuhan yang menghilangkan daripada engkau segala kekurangan ini. Apa dia? Kekurangan ni. Dulu engkau pun anak yatim juga. Dulu engkau pun yang keduanya wa masaila flatar tanhar. Dulu engkau pun orang miskin juga. Maka Allah kayakan engkau. Ya, jadi dengan nikmat, kesenangan, kelapangan yang Allah berikan kepada engkau, maka engkau bersyukurlah. Berceritalah dengan nikmat Tuhan. Mana dia? Tuhan yang menghilangkan segala kekurangan ini daripada engkau, dia akan menghilangkan segala kekurangan tadi. Ya? Dan Tuhan yang telah menyampaikan kepada engkau kekayaan, dan dia yang menjaga engkau, dan dia menolong engkau, dia yang memberi petunjuk kepada engkau. Kan? Maknanya sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada engkau. Jadi apabila engkau bersyukur dengan melakukan kewajipan ni, ini kewajipan. Bila kita melaksanakan kewajipan ni, mana kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak yatim. Okay? Tentang orang yang meminta-minta, orang yang miskin meminta-minta, dan tentang nikmat Tuhan ni kita berbicara. Baik, kemudian jelaskan tentang kewajipan yang pertama yang wajib kita kena buat. Maksudnya ayat ni cerita ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya maksud dia untuk seluruh umat dia. Jadi bukan untuk Nabi saja, khusus tak.
umum untuk umat dia sekali lah. Apa dia? Fa'amal yatima fala taqhar, maka adapun anak yatim janganlah engkau merdeknya. Kan? Sebab apa? Sebab jadi Allah telah beri nikmat kepadamu. Allah telah memeliharamu dalam keadaan kamu yatim. Allah kata alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Ta'ala dapati engkau ni anak yatim, maka Allah Ta'ala jaga engkau. Jadi kau pun dulu yatim juga, maka ambil pedulilah dengan anak yatim. Sebagaimana kamu dulu yatim, Allah Ta'ala ambil peduli pada kamu. Sekarang kamu kena ambil peduli pada anak yatim. Iaitu kama kunta yatiman fa'awakallah. Maka janganlah engkau menghendrik anak yatim. Jangan engkau hina dia. Okay? Jangan engkau rendahkan dia. Akan tetapi berbuat baiklah kepadanya dan bersikap lembutlah kepadanya. Okay? Dan dikatakan, jadi maknanya ada perkataan Arab kata kun lil yatimi kal abir rahimi. Jadilah untuk anak-anak yatim ni seperti bapa yang penyayang, walaupun bukan anak kita. Walaupun bukan anak kita. Ini dia. Jangan melakukan, kita panggil muamalah, interaksi yang buruk, yang kasar terhadap anak yatim. Jangan kita rasa sempit jiwa kita bila tengok, alah, serabut budak ni. Anak yatim tak boleh tengok, tak suka. Jangan macam tu. Allah kata. Bahkan muliakan dia. Dan berikan kepadanya apa yang kamu mampu beri. Bukan nanti bagi duit 200-300, ada RM10 pun bagi, ada RM5 pun bagi, ada RM1 pun bagi. Kan? Kesian tengok kan? Allah kesian. Sesuatu paket tengok ada 50 sen. Dek, boleh tak 50 sen? Nak bagi juga kan? Bagi. Ataupun kita tengok sedang beli roti ke apa, roti ke gardenia ke apa kan, nak balik sarapan ke rumah tengok nak yatim duduk jalan kan. Alah, ambil roti ni. Bagi. Apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Lakukanlah untuknya sebagaimana engkau suka orang buat untuk anak engkau selepas engkau meninggal. Selepas kita meninggal, maknanya kita suka apa orang buat pada anak kita. Itu kita suka orang buat kebaikan. Begitulah, lakukanlah kebaikan kepada anak yatim yang kematian bapa, kan? Jadi maknanya tentu depa suka kita buat kebaikan pada anak depa. Macam mana kita suka orang buat kebaikan kepada anak kita. Itu maksudnya. Kemudian hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi kahataini. Nabi sallallahu kata, aku dan orang yang memelihara anak yatim untuknya, miliknya. Maksudnya apa? Mungkin cucu dia. Al-yatimu lahu, anak yatim milik dia, di bawah dia, maksudnya cucu dia. Anak dia meninggal, anak dia tu tinggalkan anak, datuk masih hidup lagi, atau yatim lahu, ataupun anak saudara kita meninggal, tak ada anak saudara, atau yatim lahu, ataupun kita berkahwin dengan janda yang ada anak yatim, yatimu lahu. Macam Nabi SAW kahwin dengan janda yang ada anak yatim. Contohnya apa nama? Kan Abu Salamah tu kan meninggal. Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Dan ada anak Zainab binti Abi Salamah, ya, Umar bin Abu Salamah, anak yatim fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi. Rabibah, anak tiri ni orang panggil Rabib ataupun Rabibah. Rabibah anak tiri perempuan, Rabib anak tiri lelaki. Yatim. Itu maksudnya aku dan orang yang memelihara anak yatim. Hak dia tu, anak isteri dia. Anak isteri dia. Ataupun anak yatim orang lain. Anak kawan kita. Kawan kita dah meninggal.
Kita sponsor anak dia belajar, kita bagi duit. Tak kisahlah kita bagi sebulan RM50 ke. Kita minta nombor akaun, kita transfer. Sekarang ni boleh buat auto transfer boleh kan? Auto transfer. RM50 masuk akaun dia, RM50, RM50. Kita bagi tahu dia RM50 sekian bulan, habis jolok ambil lah. Kan? Kalau kita duit lebih, tambah lagi kosong, RM500. Kalau kita banyak lagi duit, tambah lagi kosong, RM5,000. Okey. Kalau lah, tapi mungkin kita tak mampu macam tu. Alah, berapa yang kita mampu. Kita tahu di kampung kita ada anak yatim. Tolonglah. Kita nak bagi, mungkin kita tak jumpa dia kan. Orang sekarang ni orang beli barang, orang pakai kad lah. Duit, orang tak tengok dah duit lah ni kan. Semua main kad tu lah. Pitak cek, bayar. Kan? Ni pakai pin kan, pakai waste, suka. Kan? Jadi barang kita dapat, kita kan. Mudah kita nak buat kebaikan lah ni. Belambak anak yatim. Ramai kan. Kadang-kadang anak saudara kita, anak sepupu kita, anak yatim. Nabi kata, aku dan orang macam ni, kehatai ni. Macam ni. Seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Rapat sungguh. Di mana? Dalam syurga. Duduk dekat dengan Nabi SAW. Kita ada kan, keluarga kita yang kematian kan. Sepupu kita kan meninggal, tak anak kecil kan, kita tolong. Ataupun kawan kita, kawan baik kita, kawan tak baik kita, tak kisah. Lama tak berziarah dia. Belilah apa yang sepatutnya kita boleh beli kan. Beras ke, tak kisahlah apa yang kita boleh bantu dia, tak kisah apa benda. Berupa wang ringgit ke, kita bantu. InsyaAllah, kita akan dapat pahala yang besar si Allah Ta'ala. Gitu. Walaupun kita ni bukan buat amalan soleh banyak, kita bukan jenis orang kaki solat sunat, kita bukan jenis kaki puasa sunat. Ya, amalan soleh ni bercabang-cabang, banyak, tak terhitung. Gitu. Jadi itu kewajipan yang pertama. Kewajipan yang kedua, adapun orang yang meminta, janganlah kamu menghina dia. Minta ni ada dua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata di sini, minta ada dua. Okey. Apa tadi saya cari jumpa tadi. Sah. Minta hilang lah. Tak apa. Saya dah baca tadi, tak apa saya cerita, saya baca di sini. Tunjuk kan. Jadi minta al-mustafti dengan minta al-mustajdi. Maksudnya minta al-mustafti ni minta ilmu. Minta ilmu. Minta ada dua. Orang yang minta kita, sama ada dia minta ilmu ataupun kita minta jenis barang, mal, harta, duit. Jadi kedua-dua jangan kita herdik. Orang minta ilmu kita, dia main tanya, Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Tak boleh. Saya sibuk. Cakap kasar lah. Jadi maknanya tak patutlah macam tu. Jadi masa kalau kita tak boleh nak bagi sekarang ilmu, tangguh Ustaz boleh. Cakap dengan cakap yang elok lah. Jangan main cakap yang menyakitkan hati orang lah. Orang tanya, orang nak tahu jawapan. Kita ada ilmu. Jadi bila orang tanya, kita sibuk dan sebagainya, kita cakap dengan cakap yang elok lah. Jangan kita redik dia, jangan kita hina dia. Itu maksud dia, minta ilmu. Yang kedua tadi minta harta lah, minta duit ke apa ke. Jangan kita hina dia, jangan kita tengking dia. Ada tadi dalam tadi nota tadi saya baca tadi, maknanya orang tanya dia, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, habis tu kalau orang tu memang kita nampak dia ni memang dia minta ni, memang dia minta nak kaya, tapi kerja dia minta. Dia minta nak kumpul kekayaan dia dengan meminta kan. Satu pekerjaan dijadikan sebagai satu pekerjaan, meminta kepada orang ni untuk mengumpul kekayaan. Buat tabung tu. Saya perlukan duit, kenapa saya susah gini.
Pasal dia bohong lah. Jadi maknanya orang macam ni di akhirat besok di muka dia tak ada daging lah. Orang yang meminta-minta ni maknanya akhirat muka dia tiga tulang lah, daging tak ada. Minta kenapa? Kerana tak ada hajat dan keperluan. Tak ada apa. Dia minta tu kerana nak membanyakkan harta. Memang dia jadi suka minta. Gitu. Ada tabiat dia macam tu. Ini maknanya orang macam ni kita boleh cakap kasar dengan dia. Bertakwa engkau kepada Allah. Jangan buat kerja macam ni. Haram buat kerja macam ni tau. Haram. Meminta-minta dengan sesuatu yang kamu tak ada keperluan padanya. Orang nak minta bagi borang zakat, dia pun nak juga zakat. Padahal dia tak layak untuk dapat zakat. Tak termasuk asnaf yang 8 tu pun. Yang Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tu kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai habis ayat tu kan 60 nak 8 orang asnaf tu. Tak termasuk pun. Tapi saja try habis tu buku dapat mana tahu dia tu. Try habis ya. Try. Maknanya bara api neraka, na'udzubillah. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam la yahillu hadis tu lupa dah. Tadi ingat. Tak apa. La tahillu sadaqah lil ghani al-muktasib. Sedekah tidak halal bagi orang yang mampu untuk bekerja tapi dia meminta. Kita orang ni sini ni poin ni sini. Tadi ni fatwa. Okey ni ada orang tanya dia soalan bawah ni. Okey. Ni. Tengok. Dia kata wa akhbara Nabi SAW, Nabi SAW cerita tentang seorang lelaki yang datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi maz'atul lahmin. Tak ada daging langsung di muka dia. Kenapa? Zikathrati su'alihi an-nas, kerana dia meminta-minta pada manusia. Sikit minta. Tak ada daging di muka di akhirat. Tapi kalau orang yang minta ni, dia minta dalam keadaan orang macam ni meminta, macam mana kita nak interaksi dengan dia? Jadi kita kata ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Kamu ni kaya, anta ghani. Kamu ni kaya. Kaifa tas'aluni? Kenapa nak minta kat aku? Sedangkan kamu tak berhajat pun. Tak berhajat pun kalau aku bagi pada kamu nak hanya simpan je. Ambil untuk simpan. Sebab apa? Sebab itu tabiat manusia. Tabiat manusia ni majbulah macam tu. Majbulah ni apa dia? Tabiat manusia ni tu. Dia suka simpan. Dia himpun dia simpan. Dan dia tak fikir ada simpan tu dia nak tinggal. Kalau fikir pun kan, dia fikir macam tu ya. Dia kerja siang malam, kerja siang malam sampai tidur atas jalan raya. Yalah kontraktor. Sampai tidur atas jalan raya tengok orang buat kerja. Sampai tak kenal siang malam lah. Sebab apa? Nak himpun duit. Nak himpun duit, tanya nak himpun duit buat apa? Nak buka. Hehehe dia gelak. Kan? Dia pun tak tahu pasal apa. Pasal memang jiwa macam tu. Suka Allah Taala kata, "Zujina lin-nasi hubbus syahawat min an-nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah." Apa semua tadi kan? Manusia itu suka kepada kekayaan, suka kepada harta. Tapi dia fikir tak bahawa apa yang dihimpun tadi, apa yang ditayang pada orang dalam Facebook. Tadi saya makan je bulan lah kita. Kan? Kat mana ada satu tempat tu, dia ni orang kaya. Dia buat rumah besar. Dia buat tempat parking kereta bertingkat-tingkat. Kereta mewah banyak. Lepas tu masuk dalam Facebook. Dia tak beritahu komen apa lah. Tapi itulah kita fikir. Dia nak buat apa kan? Nak apa sebenarnya? Jadi himpun tak ada pahala pun. Dia pahala ni bila kita buat untuk pahala kan, pahala. Ini ceritanya.
Baik, kembali kita tadi kepada apa yang kita baca tadi tentang orang yang meminta-minta, jangan kita hina dia lah. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dulu pun macam tu juga miskin. Wajadaka dhallan fahada. Dulu Allah Ta'ala dapati engkau dalam keadaan sesat, maka Allah bagi petunjuk kepada engkau. Nah, jadi bila orang meminta kepada engkau ilmu, pengetahuan, tanya kepada engkau soalan, maka jangan tengking dia, jangan herdik dia. Ini adab yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Ini kita kata, dari sudut mungkin minta dari sudut ilmu, tanya beberapa soalan perkara, maka Allah ajar Nabi jawab. Orang tanya jawab. Sebab tu kita terjemah tadi, Syekh Musaimin dah sebut di sini tadi, minta ni ada dua. Minta ni. Ya. Okey. Syekh kata tafsir ayat ni lah ni. Fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. As-sa'il, orang yang meminta ni, ya, ada dua jenis. Minta fatwa ataupun minta harta, minta duit. Minta keperluan. Dia dua minta. Ada beza antara dua tu. Jadi di sini makna ayat ni boleh jadi makna tu, boleh jadi makna ni. Boleh jadi minta fatwa, minta ilmu, minta jawapan, dan boleh jadi minta wang, duit. Kan ada sahabat kan Nabi dia minta. Nabi bagi dia minta, Nabi bagi dia minta, hadis ni. Kan? Saya baru nak tulis hari ni jadi ni. Okey. Nabi kata kat dia, inna hadzal mal kan? Khadirah apa tadi? Kan? Hulwatun. Nabi kata inna hadzal mal hulwatun khadirah. Hulwah. Hadis ni. Okey. Ini dia ni. Kan ada sahabat, ada juga sahabat yang minta-minta. Nabi bagi minta-minta ni hadis ni. Hadis dalam Sahih Al-Jami'. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri. Kan. Hadis bukan hadis ni. Tapi makna dia sama jugalah. Okey. Istiqbal ni, nanti bil khair. Man sa'ala, ada hadis ni. Dia dua lafaz. Man sa'ala. Okey. Hulwatun. Inna hadzal mal hulwatun khadirah. Hulwah. Harta ini manis. Hulwah ni manis. Ya kan? Hijau. Nabi kata. Ni sahabat ni. Hakim bin Hizam. Ada dalam Sahih Ibn Hibban. Dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku minta harta lah ni. Aku minta dekat Rasulullah harta. Dia bagi. Fa'atani, maka Nabi bagi kat aku. Ini kita selepas Islam dah mula berkembang, dah kaya dah. Ada kekayaan dah, harta datang ke Madinah. Dia minta, Nabi bagi. Thumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi. Dia minta dah. Kemudian aku minta lagi. Apa ni? Kemudian Nabi bagi. Thumma qala, kemudian Nabi berkata dekat dia, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini, Nabi kata, hulwatun manis. Sebab tu, mana ada orang tak suka manis? Orang hak sakit macam manis lagi suka manis. Kan? Anak beranak dia tak bagi dia minum teh tarik, dia pergi sendiri cari. Dia order pakai Grab food. Wah, ayah jangan minum teh tarik ah. Okey. Tak tengok bergantung. Naik kursi roda tu, wheelchair pakai apa ni? Pakai karan, pakai elektrik kan. Oh, dia sanggup start pergi 2 km kedai.
Lepas tu gantung ni sini. Dia tarik. Kau. Kerak dah. Kaki kerak dah sampai ke lutut ni. Dua-dua belah. Pasal apa? Manis. Mana ada orang tak suka manis? Kan? Orang pun kita suka tengok orang muka manis kan? Kalau memang muka masam, kita pun rasa dia ni nak pukul aku ke? Ataupun kan? Jadi mana kita tak suka tengok orang muka masam kan? Tambah bini kita, laki kita. Balik rumah pergi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, lain macam jawab. Kan? Kita buka-buka tu kotak tu tunjuk emas, cincin emas. Bukan mana tak payah. Gelang emas ke? Waalaikumsalam. Beli kat mana? Tanya. Muka manis balik lah. Jadi kita suka orang muka manis ni. Kalau muka masam kita risau. Jadi khadirah dan hijau Nabi kita. Kita ni suka tengok hijau kan. Sebab tu mancung 20 tanam buka-buka ni seronok tengok warna hijau ni. Nabi kita. Hijau kan. Sebab tu kita duduk dalam rumah terperak. Tengok keluar tengok hijau-hijau sama. Duduk dalam rumah ni. Hijau. Nabi kata faman akhadahu bi tibi nafsin. Siapa yang ambil harta tadi maksudnya untuk kecukupan jiwa dia, maknanya cukup memadai bagi diri dia dengan jiwa yang baik. Dia ambil tadi dengan perasaan yang baik, maksudnya dia ambil aku dapat aku boleh sedekah kan, aku boleh buat ni, aku boleh bagi ke orang tu, boleh ke orang ni. Dalam diri dia tu tib nafsi, maksudnya tib ni baik, nafs jiwa. Dia ambil dengan jiwa yang baik harta tadi. Bukan untuk dia saja. Dia nak kongsi dengan jiran dia, dengan kawan-kawan dia. Nabi kata apa? Burika lahu fihi, akan diberkati untuknya pada harta itu. Harta itu kita berkat je. Kita ni kalau pergi ziarah-ziarah orang-orang, tak kisahlah kawan-kawan lama, anak-anak kawan kita. Kita bukan ada duit sangat pun. Tapi kita bisa pergi rumah orang ni kan. Tengok ada budak ni nak balik aja. Seluk ada tengok. Allah duit RM1 tak, RM10 tak. Bagi RM10 ni minyak motor boleh sampai rumah lah. Tak apalah, tawakal lah. Ni. Tak apalah kita tengok. Tengok sekali Allah Ta'ala bagi cash. Allah Ta'ala ganti balik. Macam-macam cara. Tak sebenarnya dapat duit. Buatlah. Ni bukan try and error Syekh. Ni memang jadi betul. Saya teringat Tok Guru saya mati lah. Ngaji pondok dulu. Allahumma ghafir lahu. Dia dulu cerita dia mengaji di Mekah. Jadi Tok Guru dia bagi tahu hampa kalau hampa tak ada duit, hampa bawa kenduri. Kan? Jadi orang sini pergi belajar di Mekah. Duit tinggal berapa rial lagi ni. Dulu kan mengaji di Masjidil Haram dulu. Cerita tahun 60-an 50-an dulu. Dia cerita lah kelas kami dengar. Jadi pak dia dulu tinggal akhirnya duit nak habis lah. Panggil kawan-kawan bawa kenduri belanja di bawah makan. 10 rial lah dah. 10 rial maksud dia kata kan. Beli makan, belanja kawan-kawan makan 10 rial tu. Saya lagi kan, tak tahu berapa jam dah jalan-jalan, Pak Arab, ya walad, tahan. Ya, Pak Arab pergi. Dapat 100 rial. Kan? Jadi kita mungkin sebagian kita ada pengalaman macam ni. Saya ada pengalaman macam ni. Saya ada pengalaman macam ni. Allah Ta'ala bagi cash. Kita jangan duk fikir duit kita nak main ke mana ni. Kita tak tahu, tak ada jalan ni. Siapa nak bagi duit kat kita? Tak ada kerja. Nak duit kena buat kerja. Orang bagi duit. Kan? Tapi kita buat kebaikan ni. Allah Ta'ala bayar cash. Jangan duk fikir kata kalau aku bagi hari ni esok aku nak makan apa? Anak-anak nak makan apa? Jangan duk fikir. Kalau kita terlintas rasa nak bagi, kita bagi.
Bila kita duk fikir, duk main dengan ni, syaitan dia panjang fikir. Bagi anak-anak rumah tu. Esok nak apa? Tak sampai lagi hujung bulan ni. Gaji 1,500 sebulan nak makan apa? Duduk Kuala Lumpur. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Lagi kita tak mati rezeki kita dulu. Jangan takut. Ni. Jadi kalau kita ambil harta tadi, bitibin nafsi, dengan jiwa yang baik, burika lahu fihi, akan diberkati untuk kita pada harta tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, dia ambil dia dengan hanya untuk seronok-seronok, tak ada hajat padanya pun, okay? Nak hanya nak impun bagi banyak, impun. Orang ajak pergi buat haji umrah pun tak mau, padahal duit dia dah. Jom pergi umrah, tak apalah, pergi lah dulu. Pergi dulu suruh. Jangan kita fikir, kalau aku pergi umrah, duit aku 7-8 ribu habis. Okay. Kalau aku pergi, bini pun dah ikut juga. Mau 18 ribu 2 orang. Kalau pergi 18 ribu ni, lama nak impun ni. Okay. Mana ya? Jadi aku nak pergi ya. InsyaAllah balik Tuhan ganti hal lain pula. Jadi kita tak tahu apa Tuhan nak ganti. Kita bukan tahu kan. Dulu kita duduk mana-mana, kita tak tahu, tiba-tiba mai duduk di sini. Dan duduk di sini pula Allah Ta'ala maknanya temu, kita bukan kenal siapa apa dulu. Tapi hari ini kita boleh kenal. Inna ja'alnakum qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kenalkan kita. Kita tak tahu apa Tuhan nak buat kita tak tahu. Saya pun tak tahu wujud tempat ni, time muka bumi ni. Sebelum ni. Kita pun tak tahu. Itu semua kerja Tuhan. Baik. Jadi kalau kita buat macam tu, ambil untuk seronok-seronok, untuk maknanya nak menyenangkan jiwa kita. Maka lam yubarak lahu fi, tak ada keberkatan padanya. Ada orang yang saya tahu, dia ni dia suka himpun harta. Mekah tak nak pergi. Dia suka kumpul duit. Makan pun dia jimat. Dia makan ikan kering hamba murah tu. Ikan sedap tak makan ni. Dia mati umur 90 macam tu kot. Kat 90 tu 90 lebih. Mati. Anak dia tengok duit bawah bantal tu kat 300 ribu. Tapi dia ni hidup, dia sayang duit. Kenapa? Akhirnya mati macam tu. Umur 11 surau tak habis surau. Sampai mati. Suka harta, tanah banyak. Tanah, sawit, kebun banyak. Tapi dia berkata makan pun kan. Sayang duit nak beli makan ni. Hari-hari ikan kering tu, kita ikan kering sedap tapi sekali-sekala lah. Mau tiap-tiap hari ikan kering, darah naik lah. Kan? Gitu. Sayang. Mati. Orang ajak pergi Mekah, tak mau pergi. Takut kapal terbang jatuh. Alasannya lah. Takut jatuh kapal terbang. Baik itu kapal terbang pun mati lah. Mati dah. Tinggal bini dia. Bini pun tua dah. Bini dia pun sama juga. Tak mau pergi. Tapi bagi sudah. Duit banyak. Haji tak buat. Umrah pun tak nak buat lah. Kalau umrah tak buat, haji lagi lah. Duit dah. Tak tahu lah orang macam ni kita nak kata apa. Itu dengan Tuhan lah. Tapi ni iktibar dan pengajaran. Siapa yang seronok? Anak-anak. 300 ribu ni bagi seorang sikit. Tak sikit lah. Boleh perangan lah kan. Gitu. Tak tahu lah. Ni cerita tapi cerita tu bilangan ratus-ratus ribu tu tak pastilah. Tapi cerita ni insya-Allah cerita yang sahih lah. Pengajaran. Itulah dia hadis tu kan. Cerita pasal tadi lah. Kita kembali tadi.
Yang mana Allah Ta'ala kayakan. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Allah dapati kau ni miskin. Nabi sallallahu ni fakir, miskin, susah kan? Fa aghna, maka Allah kayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau dulu engkau sesat, sekarang kau dah ada ilmu, bila orang tanya minta ilmu, kan, janganlah engkau hadik orang yang minta ilmu tadi. Ya? Jangan sombong. Jangan mengeji. Ini apa yang Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyahlah. Tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ajar macam mana cara kalau kita tak ada apa, macam mana kita nak tolak. Nabi sallallahu ni bila diminta oleh Nabi, Nabi tak pernah kata tidak. Kalau orang minta, Nabi sallallahu tak pernah kata tidak. Tak ada. Sebab tu Nabi sallallahu bila Nabi tengok kisah orang sahabat-sahabat yang mari miskin, pakaian tak ada, pakai satu kain selimut dia. Selimut tutup badan dia. Daripada kabilah Mudar, miskin semua. Seluar tak ada, pakai balut kain badan dia. Nabi tengok berubah muka Nabi sallallahu. Nabi terus kan? Lepas sembahyang Nabi terus masuk dalam rumah dia. Masuk Nabi keluar. Mana masuk cari apa lah, nak cari apa-apa lah tu. Nak bagi tak ada apa, keluar. Kan? Lepas tu Nabi bagi apa nama, targhib, galakkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Tapi semua mendengar macam tu ya. Maka muka Nabi sallallahu berubah macam nak marah. Seorang sahabat Ansar dia balik rumah dia pergi ambil satu karung kan harta tadi, sampai dia payah nak bawa, dia meletak depan tu. Nabi tengok. Lepas tu orang lain tengok. Orang lain pula balik rumah sampai penuh. Ya, dekat masjid Nabi sallallahu alaihi pemberian. Maka wajah Nabi tadi, muka nak marah tadi, muka sedih tadi, berseri jadi seronok Nabi sallallahu. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang buat sunnah yang baik, lalu orang ikut sunnah dia, dia dapat pahala dia buat dan pahala orang yang ikut dia. Tak kurang pun pahala orang ikut tadi. Mana hak mula-mula tu pahala lagi besar pada hak seterusnya. Contohnya ni jadilah. Kita seorang yang bagi cadangan buat kelas pengajian. Seorang ya. Lepas tu hak lain kata, okey, kau. Mari, kau ramai. Dia dapat pahala dia, hak dia mula tadi, dan pahala kawan-kawan hak ikut dia, tak kurang pun pahala orang lain. Hak mula tu nombor satu. Ya. Biasa kita kelas kita tu tak ada makan-makan dalam isyak kan. Lepas tu ada kawan kita berasa nak buat makan. Lepas tu pakat, saya nak buat juga. Hak mula-mula tu, pahala dia lebih daripada orang lain. Dia dapat pahala dia dan pahala orang tiru dia. Ya, hak tiru tu dapat juga lah pahala dia buat. Tapi hak mula buat tu. Dan kita itu maksudnya cerita hak mula tadi, pahala dia sangat besarlah sebab dia dapat 2 kali. Hak dia buat dan orang ikut dia, tak kurang pun pahala orang. Contohlah, saya buat contoh yang dah masuk tu lah. Allah. Okey. Azan. Tambah insya-Allah. Tak sedar nak azan tu. Okey, sebab isya awal ni. Tafadhal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, di sini ada satu hadis, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat dalam surah Ad-Duha tadi kan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kan sebagai seorang guru yang mengajar tadi, Nabi sallallahu mengamalkan ayat ni. Nabi tidak marah pada sahabat yang buat silap, buat salah dalam ibadah. Hadis ni. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di atas, bukan. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Okey. Jadi tentang wa amasaila fala tanhar, yang meminta tadi. Minta ilmu atau meminta harta. Kan? Jadi hadis ni daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Salmi atau As-Silmi atau As-Sulami radhiyallahu anhu, katanya, baina ana usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal Islam ni, sahabat-sahabat baru duk belajar gini. Dia pun tak tahu ada benda-benda salah dia buat kan, nanti dia tegurlah. Idza atasa rajulun minal qaumi, dalam solat ni tiba-tiba ada seorang bersin. Ada seorang bersin. Faqultu, aku pun kata, yarhamukallah. Tengah solat kan? Kan sunnah bila kita sebut orang bersin yarhamukallah kan? Sunnah. Tapi dalam solat mana boleh sebut? Dia tak tahu. Dia pun kata, yarhamukallah. Faramani alqaum bi absarihim. Maka sahabat-sahabat semua pakai tengok. Semua tengok dia dalam solat tadi kan. Dia perasan orang duk tengok dia kan. Dia kata, wa thukla ummiyah, ibuku kehilanganku, dia kata. Maksud itu perkataan orang Arab ketika dalam keadaan macam cemas dalam, itulah. Wa thukla ummiyah, kan, ibuku hilang aku. Macam itulah, alamak, macam itulah, alamak, macam itulah. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Pasal apa dah tengok-tengok aku ni? Tengah sembahyang. Tengah solat. Ma sya'nukum. Apa kamu semua ni? Tanzuruna ilayya, tengok kepada aku.
Dia pun tak cakap. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala akhfadhihim. Sahabat-sahabat tu semua yang tepuk paha dia apa? Pakat-pakat semua pakat dia tepuk paha lah. Sebab Talif cakap kan, tepuk paha bagi isyarat supaya kan, supaya aku diam. Cakap tadi kan. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Kan? Maka bila aku tengok depa suruh aku diam, aku faham lah isyarat depa tu maksud dia. Depa suruh aku diam lah, jangan cakap. Ya, lakinni sakattu, aku pun diam lah. Diam. Tak cakap lagi dah. Tadi hak kata rahmukallah, betul kita bersepah apa tengok-tengok. Kan? Jadi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah selesai solat. Kan Nabi sallallahu pun selesai solat bagi salam. Fa bi abi wa huwa wa ummi, maka demi ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Wa ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tak pernah tengok guru sebelumnya dan selepasnya yang sangat baik cara ajarannya, cara mengajarnya. Cikgu yang terbaik. Fa wallahi ma kaharani, demi Allah dia tak marah kat aku. Tak tengking aku pun, dia tak tengking aku pun. Wala darabani, dia tak pukul aku pun. Wala syatamani, dia tak caci aku pun. Qala, bahkan Nabi bersabda, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salah, Nabi kata solat ni la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi kata tak boleh ada perkataan manusia dalam solat ni. Nabi kata innama huwa tasbih, yang ada hanyalah tasbih, takbir, qiraatul Quran dan bacaan Quran. Nabi cakap tu sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi mengajar, mendidik. Begitu. Kemudian dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu kata apa? Nabi beri tazkirah supaya sahabat-sahabat berbuat baik kepada penuntut-penuntut ilmu ni. Yusi bitullabil ilm. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat, Nabi kata apa? Sayatikum aqwamun. Nanti Nabi kata akan datang kepada kamu kaum-kaum. Maksudnya orang-orang yang datang yatlubuna al-ilma, daripada datang nak menuntut ilmu, nak belajar daripada para sahabat. Nabi kata nanti akan ada penuntut-penuntut ilmu yang datang. Daripada merata tempat ni akan datang untuk menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kamu melihat mereka, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, faqulu lahum, maka kamu katalah kepada mereka marhaban, selamat datang. Bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiat Rasulullah. Pesan, dengan pesan Rasulullah dulu, selamat datang. Dengan pesanan Rasulullah sallallahu, dan waqnuhum, dan maknanya berikan kepada mereka bekalan. Bekalan apa? Maklumat lah. Nanti mereka boleh buat balik bekalan maklumat tadi, cerita ke orang alim lah, maksudnya ilmu lah. Maksudnya al-qunyah ataupun al-qinyah ni maknanya bekalan maklumat. Nabi kata di sini kalau ikut dia kata alimuhum, ajarkanlah kepada mereka ilmu pengetahuan supaya mereka boleh menyampaikan kepada orang lain. Ya. Ya. Doa yang maksur yang daripada Nabi SAW, kan Nabi kata dalam ni maksudnya cakapan manusia ni sembang-sembang, cakap-cakap, sembang. Terus salah apa? Terus salah apa? Ini maksudnya kalau kataan manusia cakap manusia ni, bayang ngopi yo. Tengah sembahyang cakap kan, bayang ngopi ya. Tak boleh ya. Gitu. Tapi kalau doa-doa tak salah apa? Doa kita minta. Tapi yang aulanya utamanya kita berdoa dalam bahasa Arab lah.
Sebab itu bahasa asal dalam solat kan. Tapi kalau tak boleh juga nak buat macam mana? Kita maksudnya baru tahu boleh doa kan. Sebelum kita tak tahu. Kita sambil kita belajar teruslah. Kita belajar. Kita berdoa, minta. Itu dia. Kemudian hadis yang seterusnya. Wa an Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Katanya, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjid ala burdin lahu. Aku datang bertemu dengan Rasulullah sedang baginda itu sedang menyenggeng macam itulah kan. Di atas selimutnya. Dalam masjid. Dalam masjid sampai baring kan, meritak tangan macam tu kan. Itu. Dalam masjid aku datang. Faqultu lahu ya Rasulullah. Saya pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm. Saya datang nak belajar. Saya datang nak menuntut ilmu. Faqala, kata Nabi SAW, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang dengan penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu la tahuffuhu. Silap ni, ta ni. Bukan ta ni. Buang titik tu dia, asal dia macam gitulah, dia silap. La tahuffuhu al malaikatu. Maksudnya dilindungi, diteduhi oleh para malaikat. Kan? Maksud para malaikat menghamparkan sayapnya. Ya, macam kita sekarang ni lah. Tempat kita ni, majlis kita ini, majlis yang dihamparkan oleh para malaikat sayap-sayap mereka. Wa tuzilluhu bi ajnihatiha. Dan malaikat tadi menghamparkan, menutupi kita ni dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhu ba'dan. Kemudian sebahagiannya menindih sebahagian yang lain. Malaikat ni bertindih. Masing-masing mengepakkan sayapnya. Malaikat ni makhluk Tuhan yang bersayap lah. Nabi beritahu, kalau kita tak tahu. Kan kita tengok baru ni Allah Ta'ala cerita nak tunjuk kita karamah dan mukjizat mujahidin yang berperang dengan puak Israel laknatullah alaihim. Ya. Puak tentera Israel mengaku dia kata kami bukan perang dengan manusia, perang dengan ghost, perang dengan hantu. Ya. Allah nak hantar bantuan dia bukan payah. Kan? Kun fayakun ya. Jadi begitu. Habis tu kenapa tak menang-menang lagi? Yalah Allah nak kita ni. Supaya kita ni lebih lagi. Berjihad, berusaha. Ikhlaskan diri kita. Kan? Supaya orang Islam tadi nampak. Allah nak kalahkan musuh dia. Kan? Sekelip mata ya. Allah buatkan kaum Lut macam mana Allah buat. Dia pun tak percaya. Siapa tempat kaum Lut ada sampai hari ni? Pengajaran. Kan? Allah binasakan dia. Alah. Apa nama? Dekat Pompei tu. Bandar yang hilang tu. Jadi batu orang. Allah binasakan dia. Wah. Sejarah dia tadi macam tu. Sejarah kerosakan. Allah tak boleh buat Boleh buat. Allah binasakan dia. Kita tak tengok mereka apa keadaan mereka ni. Benda dalaman mereka ni penuh dengan kekacauan dan ketakutan. Bangsa Yahudi ni takut. Sebab tu orang baling tin dia, pelanting lari selera. Tin ni bukan ada apa. Baling kat depan tin, pum lari weh tentera dia. Sebab depa makhluk yang paling takut mati. Nak perang dengan mujahidin macam mana? Mujahidin ni pun nak syahid. Depa bukan takut. Tu depa kata kami perang dengan manusia yang tak takut mati. Memang betul ya. Kamu pun mati, kamu takut mati, kamu akan mati juga. Ini dia. Malaikat, contoh malaikat ni. Kan dalam perang Ahzab kan. Jibril alaihissalam dan bala tentera daripada malaikat kan. Nabi dah berhenti dah. Jibril kata kamu dah berhenti dah. Malaikat tak sarung pedang ni pun. Nabi pun panggil sahabat-sahabat pergi ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah pula. Jadi Allah Ta'ala gentarkan hati mereka. Kucar kacir mereka. Mereka ni bukanlah kesatuan. Takut. Kita tak tahu berita tak sampai kat kita. Tapi hakikat dia dalam keadaan
Mereka ni sedang mengalami kehancuran, ketakutan. Hidup mereka penuh dengan ketakutan. Sebab tu mereka bom budak-budak, baby berbunuh habis. Sebab hidup dalam ketakutan. Nanti budak ni besar ni, mereka ni nak bunuh kita. Mereka nak hapuskan. Palestin ni biar jangan ada orang Palestin lagi dah. Yang ada hanya Israel. Itu dia nak. Tapi janji Tuhan tetap berlaku lah, buatlah macam mana pun. Janji Allah pasti akan terlaksana. Orang beriman mati masuk syurga. Mati syahid. Kita mati juga. Cumanya keadaan nampak macam mengerikan. Itulah. Dan kita baca hadis Abdullah bin Amr bin Haram kan, yang Allah Ta'ala cakap dengan dia tanpa hijab. Allah tak nak apa? Nak balik ke dunia. Nak pergi perang. Nak dibunuh. Baik. Nak dibunuh lagi. Itu. Kemudian thumma yarkabu ba'duhu ba'dan. Sebahagiannya menindih sebahagian yang lain hatta yablughu as-sama'ad dunya, sehingga mereka tadi tindih sampai ke langit dunia. Punya ramai, malaikat ni ramai tak terbilang. Macam-macam malaikat ni tugas, masing-masing tak ada tugas berjalan pada juga. Ni jenis berjalan ni. Jalan cari tempat mana ada pengajian, tentu dia stop. Bila hak jalan tengok ada stop itu, halim buka mari. Tindih sampai ke langit. Punya ramai, kita tak nampak. Ya, sebab tu kalau orang ada masalah ke stres ke apa, duduk dalam majlis ilmu. Ya, ada stres kan. Minum tangan kanan. Sunnah. Okey. Ya, jadi maknanya malaikat dia mari. Kita akan datang ketenangan. Orang yang ada penyakit depression, ubat dia duduk sini ya. Tak kira lah tak sini pun tak apalah. Tempat-tempat lain lah, majlis ilmu. Depression. Ada ustaz-ustaz yang depression? Ada. Ada. Jadi kalau ada depression, maknanya itu dalam majlis ilmu. Kita menghayati ilmu tadi. Tempat ni, tempat yang penuh dengan sakinah, ketenangan, rahmat. Baik. Jadi pasal apa malaikat tadi mari yang bertindih-tindih tadi, min hubbihim lima yatlubu fihi, lima yatlubu, kenapa? Kerana lima yutlabu, kenapa? Kecintaan mereka dengan apa yang mereka tuntut itu, ilmu. Fama ji'ta tatlubu, apa yang kamu nak tuntut? Nabi SAW kata dekat Safwan bin Assal. Maka Safwan kata, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru baina Makkah wal Madinah, fa'aftina 'an al-mushi 'ala al-khuffain, 'an al-mashi 'ala al-khuffain. Kami ya Rasulullah, kami sentiasa musafir Mekah Madinah. Bagilah fatwa pada kami tentang sapu di atas khuf ni. Sapu di atas khuf. Apa maksud dia? Kita pakai sarung kaki itulah, stokin ke, sarung kulit ke, tak kisahlah. Khuf ni maknanya sesuatu yang menutupi kaki kita sampai atas buku lali ni. Dia Nabi kata, faqala lahu Rasulullah salasata ayyam lil musafir. Salasatu ayyam, 3 orang untuk 3 hari untuk orang yang bermusafir. Kan? Wa yaumun wa lailah, dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Apa maksud ni? Maksud ni wudu. Bila kita berwudu, kita dah wudu sempurna, kita dah pakai stokin, dah pakai kasut, kan? Kita pun start lah motor besar kita. Kalau ada motor besar lah. Tak ada motor besar, motor kecil. Tak ada motor kecil, kereta. Kan? Kira sapi. Lepas tu masuk waktu, wuduk kita dah batal lah. Mungkin buai kecil ke, besar ke, semua wuduk kita dah batal lah. Tapi kita terlena tidur ke, kat tiap mana-mana. Masuk waktu solat. Jadi kita pun
Nak solat lah. Nak solat kena ada wudu. Wudu dah batal tadi. Sebelum tu kita dah ada wudu kan? Sempurna. Abang kita pun berwuduk lah. Wudu, basuh semua lah. Basuh muka, kalau tangan sampai kaki. Tak payah nak ditanggal. Tak perlu nak ditanggalkan. Kalau kasut ataupun stokin lah. Ya. Maka kita ni basahkan tangan kita tadi, bukan pergi ada air. Lembapkan tangan kita tadi. Sapu di atas stokin tadi. Sekali ya, tak payah kali. Sapu di atas. Maka solat dah sempurna wuduk kita. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Musafir. Dia kira hari malam, bukan dia kira jam. Jangan kira jam, kira hari malam. Contohnya kita start pakai pukul 6 petang. Kan? 6 petang. Maknanya subuh hari yang ketiga tu batal dah. Kan? Dia kira 3 hari 3 malam, bukan kira jam. Kalau kita tak musafir, duduk di rumah, mesti sejuk. Kita tak nak sejuk, kita tak fikir benda tu. Mungkin kita duduk belah tempat yang turun salji pun sebab sejuk ni. Kan? Jadi maknanya kita dah tidur malam dengan berstokin ataupun pakai khuf pun tak kisahlah. Jadi kita ambil wudu sampai kaki tak payah nak basuh lagi. Tak payah tanggal stokin ataupun khuf ataupun kasut boot kita. Kalau kita askar kau. Askar kan. Contohnya askar masuk hutan. Musafir dia pun masuk hutan tu. Musafir lah hutan kan. Tengah hutan tu. Maknanya dia pun 3 hari 3 malam. Ambil wudu siap-siap. Pakai stokin, pakai kasut boot dia apa. Nanti ambil wudu. Macam biasa. Kat kaki tak payah nak tak perlu nak ditanggalkan kasut. Hanya lembab sapu sekali. Atas tadi. Solat. Tengok dari Islam ajar kan. Mudah. Kalau tak musafir macam kita di rumah. Malas kita mungkin kita apa? Segan nak tanggal stokin kita apa semua. Kita pakai contohnya petang ni pukul 6. Subuh esok kita kena ambil, kita tanggal balik lah. Kalau kita pakai pagi tadi, subuh tadi, subuh esok pun kena juga lah. Bukan kira jam, dia kira siang dan malam. Siang tu apa dia? Matahari dah siang lah. Matahari tak tenggelam ni. Kan? Gitu. Siang dan malam. Habis tu kalau kita pakai malam, maghrib, subuh esok habis. Malam dan siang. Tak, walaupun kalau tak kisahlah tempat sejuk ke tak sejuk ke, tak musafir. 1 hari 1 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kelonggaran dia. Faham tak? Tak faham. Tak faham nak ulang lagi. Saya silap faham lagi. Syarat dia kena ada wuduk dulu lah. Ambil wuduk sempurna dulu. Komplit. Baru sarung kaki. Nak pergi sekolah? Pergi sekolah kan? Pakai stokin kan? Jadi nanti bila sampai waktu zuhur nak solat kat sekolah, maknanya ambil wudu, pakai kasut tadi. Takkan masuk surau pakai kasut kali, kena dengan cikgu disiplin lah. Kan? Ini ajaran sesat pula kamu belajar kan? Kalau ikut boleh je, kalau solat kat padang pakai kasut boleh je. Kan? Padang bola kan? Solat dengan kasut boleh je. Solat dengan kasut bola boleh ya. Jadi viral kan. Bagus lah viral sunnah. Orang tahu sunnah kan. Nabi kata sallu fi ya'alikum. Solatlah kamu dengan kasut-kasut kamu. Boleh. Dengan kasut-kasut dia. Gitu. Sapu lah. Sapu lah. Rukun wudu menyapu air ke kepala. Maknanya dia sapu sini dulu lah, sapu sini, lepas tu di atas tudung dia lah. Diteruskan di atas tudung dia. Dia khimar dia. Dia kan sapu di rambut, bagian rambut dia tadi kan. Tapi umpama ambil wudu mesti dia kena tanggalkan. Tidak macam mana nak kena air ke sini, kena pakai tudung. Mesti dia kena ratakan air. Kan ke anggota wudu wajah dia tadi kan. Gitu. Tapi sampai ke rambut tadi, kalau kita sunnahnya disapukan seluruh kepala kan. Tapi kalau dia buat macam mana, dia buat macam ni, lepas tu disapukan di atas tudung dia.
di atas khimar tadi dah panggil. Gitu. Tapi kenakan air rambut lah sini. Gitu. Ini rukun wuduk lah. Menyapu air ke kepala. Gitu. Jadi Nabi bagi fatwa. Untuk musafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau tak musafir boleh sehari semalam. Itu dia. Baik, hadis lagi. Tentang mana pesanan berbuat baik kepada orang yang datang belajar ni, untuk ilmu ni. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, ya'tikum rijalun min qibal al-masyriqi, akan datang kepada kamu para lelaki daripada sebelah timur Madinah. Kita cari Google timur Madinah mana kan. Dia ta'allamun, mereka datang untuk menuntut ilmu. Hari kita kan, kita ramai pelajar-pelajar, kita pergi belajar sana. Jadi tradisi memuliakan penuntut ilmu ni berlangsung begitu lama sampai hari ni. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang pergi belajar dekat Saudi, ke Riyadh, dekat Madinah, dia pun dapat penghormatan daripada kerajaan. Kerajaan bagi duit poket 800 rial dulu lah. Duit makan minum. Asrama free. Kitab free. Kan? Duit poket 800 rial je. Belajar ya. Tiket setiap tahun free balik. Sebab apa? Ini tradisi memuliakan penuntut ilmu. Beramal dengan hadis Nabi SAW. Dia Allah doa Nabi Ibrahim tu sampai hari ni. Sampai hari maknanya sampai habis orang Islam lah. Keberkatan doa Nabi Ibrahim tu kan, minta murah rezeki. Nabi SAW berdoa 2 kali untuk Madinah. Nabi Ibrahim, kan dalam hadis ni Nabi SAW berdoa untuk mana, dia kata doa Nabi, sungguhnya Ibrahim mendoakan 2 kali untuk Mekah kan. Tengok hadis ni. Okey, saya tulis ya. Okey, wahidah. Hadis tu. Ni hadis ni. Hadis dalam Sahih At-Targhib Syekh Al-Albani. Nabi SAW berkata, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka da'aka li ahli Makkah bil barakah. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim AS, hamba-Mu dan kekasih-Mu, mendoakan untuk penduduk Mekah dengan keberkatan. Sekali keberkatan. Wa ana Muhammadun, dan aku Muhammad, abduka wa rasuluka, hamba Engkau dan Rasul Engkau. Wa inni ad'uka, dan sungguhnya aku berdoa kepada Engkau, li ahli Madinah, untuk penduduk Madinah, an tubarika lahum fi sa'ihim wa muddihim, pada gantang mereka dan cupak mereka. Aku doa supaya Engkau berkati pada gantang mereka dan cupak mereka. Sebab mereka ni orang yang bercucuk tanam. Segantang kurma, secupak kurma, segantang syair, secupak syair. Syair ni barli. Syair barli. Gandum qamah. Nah, jadi untuk gantang mereka dan cupak mereka, mithlama barakta li ahli Makkah, sebagaimana apa yang kau berkati pada untuk penduduk Mekah. Waj'al ma'al barakah barakataini, dan jadikanlah untuk satu keberkatan itu dengan 2 keberkatan. Mana Nabi doa 2 keberkatan untuk orang Madinah, dan satu keberkatan telah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS untuk penduduk Mekah. Orang Madinah dapat 2 keberkatan. Ini dia. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Nabi kata fa idza ja'ukum, apabila mereka datang kepada kamu, fastausu bihim khairan, maka berbuat baiklah, berpesan-pesanlah kebaikan kepada mereka, yakni berilah pesan kepada orang-orang supaya berbuat baik kepada mereka ini, pada penuntut ilmu yang datang daripada luar. Sebab ini lah tradisi memuliakan pelajar, penuntut ilmu. Ada sahabat-sahabat kita kan yang sampai PhD belajar sana apa semua. Itu sebab apa? Sebab mereka beramal dengan hadis Nabi SAW. Bukan orang nak suruh, bukan mereka nak suruh kita jadi macam mereka. Tak ada tok guru sana suruh jadi macam kami. Mereka mazhab Hanbali, kita sini mazhab Syafi'i. Bukan mereka suruh kita tukar mazhab mereka. Tapi kalau orang jahat, mulut jahat, dia kata mereka tu sebab nak suruh orang jadi Wahabi. Sebab tu mereka bagi mereka ini semua tuduhan-tuduhan palsu yang mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa yang mereka cakap. Dan mereka tak takut dengan firman Allah Ta'ala ni, yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 36 ni. Al-Isra ni. Ini ugutan Allah Ta'ala terhadap para penuduh yang jahat lidah ni, yang tak takut dengan Tuhan ni. Kan? Sebutan-sebutan Wahabi kepada orang ni semua tuduhan jahat ni. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jangan duk kata ke orang apa yang kamu tak tahu. Surah Al-Isra ni. Mana dia? 17 ni. Ayat 36. Okey. Ni semua mereka nak tanggungjawab depan Tuhan, nak jawab bukan senang nak jawab. Fitnah orang. Nak kena minta maaf. Orang-orang yang mereka tuduh tadi kan. Tulis dalam Facebook, tulis dalam blog mereka. Tuduh orang macam-macam. Inilah jawapan dia. Tengok ayat ni apa Tuhan kata. Ni. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ni. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bahaya. Cakap benda ni fitnah. Suka-suka orang cakap, kita pernah cakap. Kita tanya apa benda ni? Tak tahu, orang kata, orang tu kata, orang ni kata. Berat tuduhan tadi. Jadi zip mulut lebih baik daripada bercakap, kerana itu akan dipersoal di hadapan Tuhan. Baik. Kata Ar-Rawi, perawi yang menceritakan hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata wa kana Abu Sa'id idza ra'ana, kata perawi ni adalah Abu Sa'id bila dia tengok kami penuntut ilmu ni, dia kata marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok dia tengok penuntut ilmu. Marhaban ni selamat datanglah. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz kata qala ar-rawi, berkatalah perawi, wa huwa Abu Harun al-Abdi, Abu Harun di perawi ini. Kunna na'ti Abu Sa'id, kami ni dulu kami pergi jumpa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqulu, maka Abu Sa'id kata apa? Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu, Rasulullah wasiat kepada kami supaya buat baik kepada kamu penuntut ilmu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia akan ikut kamu. Ini para sahabat. Nabi kata manusia semua akan ikut para sahabat, kerana para sahabat yang membawa ilmu ni. Setelah kewafatan Nabi SAW, ilmu ni sampai oleh siapa? Oleh para sahabat. Quran ni sampai oleh siapa? Hadis sampai oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada sahabat, tak ada ilmu kita. Sebab ilmu tu selepas Rasulullah SAW depa. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, sesungguhnya akan ada nanti para lelaki yang akan datang daripada seluruh pelosok bumi, datang belajar kat kamu. Kalau di sini di Madinah sekarang ni kan, di Universiti Islam Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, merata manusia
Manusia ni datang dari mata tempat. Daripada Amerika ada, daripada China ada, Jepun ada, mata tempat mari. Malaysia, Indonesia saya kata lah. Mata dunia orang mari belajar. Ya. Orang belajar agama. Situ pergi. Nabi kita ni. Kan, wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Mereka akan datang dari seluruh pelosok dunia. Mata tempat. Yatafaqahuna fid din. Mereka datang untuk belajar agama, nak faham agama. Fa idza ataukum, apabila mereka datang kepada kamu semua, fastausu bihim khaira, maka berbuat baiklah kepada mereka. Berilah pesanan supaya orang berbuat baik kepada para pelajar yang datang daripada berbagai pelosok bumi ini. Sampai hari inilah dia buat kebaikan. Tradisi itu berlangsung sampai hari ini, sejak zaman sahabat lagi. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allah bagi rezeki dia kaya, murah, kaya. Itulah. Kemudian berkenaan dengan ini masih lagi tafsiran ayat wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang minta maka janganlah kamu herdik dia, tengking dia. Jadi maksudnya tafsiran yang pertama tu minta ilmu, datang nak belajar, bagi ilmu. Ini dari sudut soalan minta fatwa atau minta ilmu. Adapun soalan permintaan dari sudut kita muamalat. Ya. Jadi muamalat ni maksudnya interaksi lah antara kita minta. Kan? Hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, bahawa Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Nabi kita la taruddil masakin, la taruddi al miskin. Maksudnya kalau ada orang miskin meminta, ada sudut muamalat, hubungan kita antara manusia dengan orang kaya, orang miskin. Kalau ada orang miskin meminta kat kita, Nabi kata, Nabi pesan dekat Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, la taruddil miskin, jangan kamu tolak orang miskin. Walau bisyiqqit tamratin, bagilah walaupun secebis kurma. Asyikh ni maksudnya sebelah, secebis kurma ada sebiji. Kita belah kurma bagi sebelah. Hak ni ada, kita dah makan dah sebelah. Tinggal sebelah lagi, ada orang main minta. Saya tak ada, hak ni ada. Bolehlah ni pun bagi. Walau secebis kurma. Ya Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita, ahibbil masakin, cintailah orang-orang miskin. Wa qarribihim, dan dekatilah mereka. Fa inna Allah yuqarribuki yaumal qiyamah. Allah akan dekat pada kamu pada hari kiamat. Ini pasal orang miskin ni kan. Kelebihan orang miskin. Di sana ada kelebihan orang miskin dan di sana ada kelebihan orang-orang kaya. Tapi memang orang miskin tak boleh challenge kebaikan orang kaya lah. Sebab orang kaya, dia boleh dapat apa? Dia boleh buat apa orang miskin tak boleh buat. Sembahyang orang miskin boleh buat. Puasa orang miskin boleh buat. Nasihat yang baik orang miskin boleh buat. Berbuka manis orang miskin boleh buat. Sedekah. Sedekah dengan kata-kata orang miskin boleh buat. Sedekah dengan harta orang miskin tak boleh buat. Zakat orang miskin tak boleh buat. Haji orang miskin tak boleh buat. Maknanya di sini orang kaya mendahului orang miskin. Kan ada hadis kan? Sampai sahabat miskin ya Rasulullah, dia pun tahu apa kami boleh tiru juga. Nabi tak buat macam mana? Itu kelebihan yang Allah beri kepada masing-masing lah. Siapa yang dia kehendaki. Jadilah orang kaya. Kaya yang bagus, kaya yang betul lah maknanya. Bukan kaya yang tipu, kaya yang betul je lah. Kan? So jadi kaya. Habis itu, orang miskin masuk syurga 500 tahun. Orang terakhir miskin masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya. Yalah orang kaya dia nak kira ada apa yang dia ada apa semua tadi kan. Jadi gitu.
Tapi bila masuk syurga pula, mungkin orang kaya akan berada di derajat yang di atas pada orang miskin tadi. Itu cerita dia lah. Tapi kalau ditakdirkan jadi orang miskin sampai mati, tak ada masalah apa. Masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan. Baik, seterusnya kewajipan yang ketiga. Wajib ketiga. Kewajipan yang pertama tadi wa amal yatima fala taqhar. Kewajipan yang kedua wa ammas sa'ila fala tanhar. Kewajipan yang ketiga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Tuhan kamu beri pada kamu sembang ceritalah. Sambil-sambil minum kopi boleh cerita sembang. Kita ni. Alhamdulillah. Bolehlah makan kek cheese. Dulu kita makan ubi kayu lah. Ubi kayu sebenarnya lebih baik pada kek cheese lah. Kan? Jadi kita sembang kan nak bini kita kan. Kami dulu apa tahu lah. Kami pergi sekolah jalan kaki. Mana ada jalan tar ni, jalan tanah merah. Kasut putih jadi merah, kasut merah. Kan? Itu tak kira hujan turun lagi. Kan? Hujan turun ni kalau naik basikal, magat basikal tu, magat orang panggil magat, orang mesti panggil apa? Sama penuh dengan tanah merah. Jalan ni seh kayu. Kan? Macam nak tebuk kepala lutut. Kena panas sudah kira lah. Kan? Sebab orang kerja buat tar jalan raya. Hari-hari diulang-alik di sekolah. Ampalah ni kan duk laikon. Ayah pergi sekolah kata kancil muka masam. Ayah pasti tak bawa vios. Tanya pula kan. Kawan duk peleceh dia. Oh, pak kau bawa kancil lah. Kan? Bapa aku bawa BM. Yalah BM bos dia. Jadi tak arti nak terima kasih. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cerita. Sembang. Bukan nak ungkit-ungkit kan. Ini cerita keadaan kamu sekarang ni jauh beza dengan dulu. Mana ada budak di sekolah naik gerek lah ni. Gerek pula basikal. Ada? Tak ada lah. Dia pun tak arti nak basikal lah. Basikal ni budak umur 2 tahun, 3 tahun lah. Basikal tayar 3. Lah ni. Sekolah menengah ya. Apa dia? Apa? RG apa? Apa? Motor apa? Y15. Y suku. Y suku. Apa Y suku? Kami tak pernah dengar. Kami pernah dengar 3 suku lah. Y suku kami tak pernah dengar. Apa dia Y suku? Motor ya, motor. Motor. Payah nak minta sekolah belilah. Jadi tak sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritalah, sembang. Cerita pasal sejarah kita dengan anak kita. Ya, supaya dia pun tadi, dia nikmat Tuhan. Bersyukur dengan nikmat yang ada ni. Cerita, sembang. Kita dulu sembang laki bini. Dulu kita susah kan. Naik motor buruk kan. Kedah KL, Pai Buntak KL, naik motor. Kan? Laki bini main KL. Tak tahu berapa puluh kali berhenti. Sekarang tengok kan. Duduk laikon. Tekan minyak ya. Lena tak boleh lah. Kena jaga Lena. Lebih lah. Gitu. Cerita seterusnya insyaAllah kita sambung lagi. Ini panjang sikit. Kita dah sikit lah. Al-wajibul thalith. Kewajipan yang ketiga ni wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhan kau, maka sembang tak salah. Bukan kita nak menangisi takdir kita. Tak, bukan salah. Sembang supaya kita jadi lebih bersyukur. Itu dah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mana lari beda tak ada. Semangat ambil wudu. Okey. Dia tahu nak habis tu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته